Kawan-kawan, tahukah Anda? Terdapat beberapa bahagian pada badan babi yang dianggap oleh pakar keselamatan makanan sebagai makanan berisiko tinggi kerana ia mengandungi sejumlah besar bakteria, patogenik, logam berat, dan juga hormon kuat yang cukup untuk mengganggu tubuh manusia. Antaranya, ada bahagian yang kandungan kolesterolnya adalah berpuluh kali ganda lebih tinggi daripada pengambilan yang disyorkan, menjadikannya pembunuh senyap kepada sistem kardiovaskular. Ada bahagian yang berfungsi sebagai penapis toksin untuk seluruh badan babi yang mungkin mengumpul sisa, ubat dan logam berat. Dan bahagian yang paling berbahaya kerana boleh menyebabkan keracunan akut jika dimakan, bahayanya sangat besar sehingga kan ia digambarkan oleh masyarakat sebagai lebih beracun daripada arsenik racun tikus dan telah lama dilarang penjualannya oleh pihak berkuasa. Tetapi apa yang menakutkan ialah daging sampah yang sepatutnya dibuang ini mungkin dikisar oleh peniaga yang tidak bertanggung jawab menjadi inti daging untuk membuat pau dan ladu dumpling dan secara diam-diam masuk ke atas meja makan kita. Dalam video kesehatan warga emas hari ini, kita akan menggunakan cara yang paling mudah difahami untuk merungkai satu persatu 6 bahagian pada badan babi yang memerlukan kewaspadaan tinggi daripada Anda. Yang manakah bom kolesterol? Yang manakah gudang logam berat? Dan yang manakah bahagian sangat beracun yang dilarang keras? Ini berkait secara langsung dengan kesihatan Anda dan keluarga. Sila tonton sehingga habis dan pelajari cara untuk mengenal pastinya, supaya mulai sekarang Anda boleh makan dengan faham dan tenang. Ini juga merupakan satu bentuk perlindungan insurans yang paling penting untuk kesihatan seluruh keluarga. Sebelum kita pergi lebih mendalam, jika Anda benar-benar mengambil berat tentang kesihatan diri dan keluarga, sila klik butang langgan, subscribe, dan hidupkan loseng notifikasi supaya Anda tidak terlepas lebih banyak pengetahuan kesihatan yang praktikal di masa hadapan. Di saluran ini, kami mendedahkan kebenaran kesehatan yang jarang mahu dibincangkan oleh orang lain. Saya juga ingin tahu sama ada Anda sudi berjalan seiringan dengan saya. Jika Anda sedang menonton video ini dan turut merasakannya, sila type di ruangan komen. Jika tidak, type 0. Anda juga dialu-alukan untuk berkongsi pendapat Anda di ruangan komen di bawah. Baiklah, mari kita masuk ke topik hari ini, 6 bahagian paling beracun pada babi yang memerlukan kewaspadaan tinggi Anda. Bahagian pertama ialah otak babi. Ramai orang generasi tua percaya pada pepatah, makan bentuk untuk rawat. Bentuk makan apa, sembuh apa. Mereka berfikir jika anak-anak penat belajar atau ingatan mereka sendiri semakin merosot, mereka perlu minum semangkuk sup otak babi atau merebus 1-2 ketul otak babi yang lembut di dalam periuk steamboat hotpot dan merasakan ini boleh menguatkan otak. Otak babi ini memang nampak agak mirip dengan otak manusia. Teksturnya juga sangat lembut dan licin, cair di dalam mulut. Tidak kira sama ada ia dimasak dalam hotpot mala yang pedas atau dikukus bersama telur, rasanya memang membuatkan ramai orang ketagih. Tetapi, jangan terburu-buru meleleh liur. Kita perlu melihat sisi lain makanan ini. Di sebalik kelazatan otak babi tersembunyi sesuatu yang membuatkan semua dokter menggelengkan kepala, kolesterol yang sangat tinggi. Apa maksudnya ini? Biar saya berikan perumpamaan. Setiap 100 gram otak babi mengandungi lebih daripada 2,500 mg kolesterol. Angka ini adalah beberapa kali ganda lebih tinggi daripada jumlah yang diperlukan oleh tubuh kita dalam sehari. Malah ia lebih menakutkan daripada Anda menghabiskan sepinggan penuh daging babi kicap yang berlemak. Cuba bayangkan, jika Anda kerap menjadikan otak babi sebagai makanan kesehatan, bukankah ia sama seperti menambah sekatan pada saluran darah Anda setiap hari? Sama seperti pipe air di rumah, jika Anda asik menyuang minyak ke dalamnya, lama-kelamaan kotoran minyak akan menebal, aliran air semakin perlahan, dan akhirnya ia tersumbat sepenuhnya, bukan? Saluran darah kita juga sama konsepnya. Apabila darah menjadi pekat dan pelekat, alirannya tidak lancar, tekanan darah mudah meningkat, dan kolesterol tinggi pun menyusul. Bagi rakan-rakan yang sememangnya mempunyai masalah tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, atau jantung yang tidak begitu baik, risiko kerap makan otak babi adalah jauh lebih besar. Penyakit seperti arteriosklerosis, stroke, dan serangan jantung yang menakutkan ini mungkin berpunca daripada suapan demi suapan makanan ini.
Sebab itulah, pakar perubatan seperti Dr. Mohad Rizal sentiasa menasihatkan pesakit sebegini agar tidak menyentuh langsung otak babi. Otak babi ini bukannya menguatkan otak, sebaliknya ia merosakkan jantung dan otak. Selain kolesterol, kandungan purin dalam otak babi juga tidak rendah. Rakan-rakan yang menghidap asid urik gout pasti faham apabila mendengar perkataan ini. Jika makan terlalu banyak, sendi akan terasa sangat sakit. Selain itu, ada juga yang bimbang otak babi akan mengumpul logam berat. Fikirkanlah, jika persekitaran tempat babi itu hidup mengandungi bahan berbahaya seperti plumbum atau merkuri, ia memang boleh melalui darah dan tersimpan di dalam otak. Namun, kita tidak perlu terlalu menakutkan diri sendiri. Selagi Anda membelinya dari saluran yang sah dan daging babi tersebut telah melepasi pemeriksaan kesehatan, kes keracunan akut akibat lebihan logam berat amat jarang berlaku. Sebaliknya, kolesterol yang seperti bom itulah yang lebih patut kita waspadai. Jadi, adakah ini bermakna otak babi langsung tidak boleh dimakan? Jangan gopoh, setiap perkara ada kelonggarannya. Penyelidikan pemakanan modern juga mendapati bahwa kesan kolesterol yang kita makan terhadap kolesterol dalam darah tidaklah seburuk yang difikirkan dahulu. Bagi orang yang sihat tubuh badan, makan sedikit sesekali bukanlah masalah besar. Anggaplah ia sebagai hidangan istimewa yang jarang dimakan, bukannya suplemen pemakanan. Contohnya, makan sekali atau 2 kali sebulan, dan setiap kali hanya ambil 1 atau 2 ketul untuk merasa kelazatannya. Itu tidak akan menjadi ancaman besar kepada kesehatan. Kesimpulannya, ide untuk menjadi lebih bijak dengan memakan otak babi nampaknya tidak berasas. Apa yang benar-benar baik untuk otak ialah pemakanan yang seimbang dan tabiat yang baik, bukannya taksub secara membabi buta terhadap satu jenis makanan. Lain kali apabila Anda berdepan dengan otak babi yang lembut itu, Anda sudah tahu apa nak buat. Memang sedap, tetapi makanlah berpada-pada. Sekadar melepaskan kempunan sesekali. Jangan biarkan nafsu makan sesaat bertukar menjadi masalah kesehatan di masa depan. Bahagian kedua ialah hati babi. Separing hati babi goreng kilat, semangkuk sup hati babi dan bayam ini adalah hidangan rumah tangga yang menjadi kenangan ramai orang. Sebagai organ penyahat toksin terbesar dalam badan babi, hati babi sentiasa dianggap sebagai bahan yang baik untuk menambah darah dan mencelikkan mata. Kebaikan makanan ini memang banyak. Kandungan zat besinya tinggi, sangat baik untuk orang yang mengalami anemia akibat kekurangan zat besi. Vitamin A juga sangat kaya, baik untuk mata. Jadi, orang tua-tua selalu kata makan hati terang mata. Ramai ibu-ibu akan memasak semangkuk sup hati babi apabila anak-anak penat belajar atau apabila ada ibu bersalin di rumah yang perlu memulihkan badan. Lihatlah hati babi ini seolah-olah sebuah kilang nutrisi. Namun, setiap perkara ada 2 sisi. Nama panggilan lain untuk hati babi mungkin tidak begitu sedap didengar. Kem tumpuan toksin. Adakah kenyataan ini berasas? Kita perlu tahu bahwa hati adalah kilang penyah toksin dalam badan haiwan. Makanan haiwan dan air yang diminumnya jika mengandungi bahan berbahaya seperti logam berat, contohnya kadmium, plumbum atau sisa ubat-ubatan, semuanya perlu dikendalikan dan diuraikan oleh hati. Dalam proses ini, beberapa toksin yang degil memang boleh tersimpan di dalam hati, berbanding berkumpul di bahagian daging. Banyak ujian makanan telah mendapati bahwa kandungan logam berat dalam hati babi di pasaran secara amnya sedikit lebih tinggi daripada daging tanpa lemaknya. Jika Anda makan hati babi seperti ini dalam kuantiti yang besar untuk jangka masa panjang, secara teorinya, toksin ini akan terkumpul sedikit demi sedikit di dalam tubuh Anda dan pastinya boleh meningkatkan risiko kesehatan, seperti merosakkan fungsi buah pinggang. Selain logam berat, kolesterol dalam hati babi juga tidak rendah. Dalam 100 gram hati babi, terdapat sekitar 300 hingga 400 mg kolesterol, yang juga dianggap sebagai makanan tinggi kolesterol. Jika dimakan terlalu banyak, ia menjadi beban kepada sistem kardiovaskular. Ada satu lagi bahaya yang sering diabaikan, yaitu keracunan vitamin A. Kandungan vitamin A yang tinggi dalam hati babi adalah perkara baik, tetapi jika diambil secara berlebihan, perkara baik boleh bertukar menjadi buruk. Makan terlalu banyak hati babi akan menyebabkan lebihan vitamin A di dalam badan, yang boleh mencetuskan pening, loya, sakit tulang,
dan malah merosakkan fungsi hati. Ini bukan main-main. Kedengarannya sangat menakutkan, bukan? Habis itu, bolehkah hati babi dimakan? Sudah tentu boleh. Asalkan kita ingat beberapa perkara penting. Pertama, sumber mesti boleh dipercayai. Pastikan Anda membelinya dari pasar raya atau pasar basah yang sah. Hati babi yang telah melepasi pemeriksaan dan kuarantin adalah terjamin keselamatannya. Kedua, kawal saiz hidangan, jangan makan setiap hari, dan jangan makan sehingga 250 gram sekaligus. Bagi orang dewasa yang sehat, memakannya seminggu sekali, setiap kali tidak melebihi 100 gram, sudah cukup untuk menambah nutrisi tanpa membawa risiko yang besar. Bagi mereka yang sememangnya mengalami anemia atau kekurangan vitamin A, Dr. Mohad Rizal juga mencadangkan agar Anda boleh makan sedikit hati babi dalam jumlah yang sederhana. Kuncinya ialah pada perkataan sederhana ini. Ketiga, belajar cara memilih dan menguruskannya. Apabila membeli hati babi, periksa dengan teliti. Jika permukaan hati babi mempunyai ketulan keras berwarna putih atau bintik-bintik aneh, tolong jangan beli. Ia berkemungkinan besar adalah hati dari babi yang sakit. Selepas membawanya pulang, kuci dan rendam dengan air bersih banyak kali, kemudian kuci beberapa kali lagi selepas dipotong nipis untuk mengeluarkan darahnya dengan bersih. Apabila memasak, pastikan ia dimasak sepenahnya. Jangan sesekali memasaknya separuh masak semata-mata untuk mendapatkan tekstur yang lembut. Secara ringkasnya, hati babi adalah seperti pedang bermata dua. Jika digunakan dengan betul, ia membantu tubuh kita. Jika disalahgunakan, ia boleh membahayakan kita. Asalkan kita pandai mengawal kuantiti, kita tidak perlu memboikotnya terus hanya karena potensi risikonya. Bahagian ketiga ialah buah pinggang babi ginjal. Buah pinggang babi adalah bintang di jerai-jerai barbeku pasar malam. Dalam pikiran ramai orang, buah pinggang babi adalah sesuatu yang sangat berharga. Terutama bagi kaum lelaki, mereka sering berpikir memakannya boleh menguatkan buah pinggang dan tenaga batin, menjadikan mereka lebih bertenaga. Teksturnya yang rangep, sama ada dibakar atau digoreng, mempunyai keenakan yang tersendiri. Tetapi, sains perubatan modern tidak bersetuju dengan pandangan ini. Adakah buah pinggang babi ini menyehatkan buah pinggang kita atau merosakkannya? Dan apa rahasia yang tersembunyi di dalamnya yang kita tidak tahu? Fungsi utama buah pinggang babi adalah menapis sisa dalam darah untuk membentuk air kencing dan menyingkirkannya. Jadi sama seperti organ hati, ia juga berpotensi menjadi tempat berkumpulnya sesetengah logam berat, terutamanya unsur seperti kadmium. Kajian mendapati bahwa kandungan kadmium di dalam sesetengah buah pinggang babi boleh menjadi beberapa kali ganda lebih tinggi daripada di dalam dagingnya. Jika manusia memakan buah pinggang babi sebegini untuk tempo masa yang panjang, pengumpulan kadmium di dalam badan bukan sahaja boleh merosakkan buah pinggang, tetapi juga boleh menjejaskan kesehatan reproduktif. Lihatlah, bukankah ini bertentangan dengan hazrat asal untuk menguatkan buah pinggang, tetapi sebaliknya merosakkannya. Selain itu, kandungan kolesterol dan purin dalam buah pinggang babi juga tidak rendah. Lebih kurang sama dengan hati babi. Rakan-rakan yang perlu mengawal kolesterol dan asid urik juga perlu berhati-hati dengan hidangan ini. Namun bahaya sebenar buah pinggang babi bukanlah perkara-perkara di atas. Sebaliknya satu organ kecil yang melekat padanya yang sering diabaikan kelenjar adrenal. Apakah kelenjar adrenal? Ia adalah satu kelenjar kecil berbentuk segitiga yang melekat rapat di atas buah pinggang babi. Benda kecil ini ialah sebuah kilang penghasil hormon yang kuat, seperti adrenalin. Jika kelenjar adrenal ini tidak dibersihkan dengan betul semasa babi disembelih dan masih melekat pada buah pinggang, ia akan menjadi masalah besar. Ini karena adrenalin adalah bahan yang sangat kebal. Ia tahan pada suhu tinggi dan cara memasak biasa seperti menggoreng atau merebus langsung tidak dapat memusnahkannya. Jika Anda secara tidak sengaja memakan bahagian ini, tubuh Anda akan terus dilanda ribut hormon. Anda mungkin tiba-tiba merasa jantung berdegup pantas seperti memalu kendang, tekanan darah mendadak naik, pening, berpeluh, sejuk, loya, ingin muntah, dan tangan kaki kebas. Gejala-gejala ini akan berlaku dengan sangat cepat.
Bagi mereka yang memang sudah mempunyai masalah tekanan darah tinggi atau penyakit jantung, renjatan hormon secara tiba-tiba ini sangat berbahaya dan malah boleh mencetuskan stroke atau serangan jantung. Dengarnya menakutkan, bukan? Oleh sebab itulah, sejak bertahun-tahun yang lalu, negara telah menetapkan dengan jelas bahwa kelenjar adrenal haiwan tidak dibenarkan untuk dimakan. Ia mesti dibuang sepenahnya di rumah sembelih dan dilarang keras untuk dijual di pasaran. Organ ini, sama seperti kelenjar tiroid yang akan kita bincangkan sebentar lagi, telah disenarai hitam. Adakah ini bermakna kita tidak boleh makan buah pinggang bakar atau goreng selepas ini? Bukan begitu. Buah pinggang babi yang datang dari rumah sembelih yang sah secara peraturannya telah pun dibuang jiran kecil berbahaya, yaitu kelenjar adrenal itu. Jadi selagi Anda membelinya dari tempat yang mempunyai reputasi baik, Anda umumnya tidak perlu terlalu bimbang. Pesanannya, demi keselamatan 100%, semasa Anda sendiri menguruskan buah pinggang babi, perhatikan betul-betul di bahagian atasnya. Adakah wujud sebarang tisu yang warnanya gelap dan teksturnya berbeza yang mencurigakan? Jika ada, potong dan buang menggunakan pisau. Kesimpulannya untuk hidangan buah pinggang babi ini, pandangan tradisional dan sains modern memberikan pandangan yang sama sekali berbeza. Mengharapkan ia dapat menguatkan tenaga batin dan buah pinggang adalah tidak logik. Jika tersilap langkah, ia boleh meletupkan bom hormon dalam badan Anda daripada membabi buta percaya makan buah pinggang untuk sihatkan buah pinggang, lebih baik makan makanan yang seimbang dan banyakkan bersenam. Ini barulah cara sebenar untuk menjadikan tubuh Anda sehat dan kuat. Bahagian keempat ialah paru-paru babi. Di sesetengah kawasan masyarakat Cina di Malaysia, hidangan sup paru-paru babi rebus dengan pir salji snow sangat disanjung oleh ramai orang sebagai makanan terbaik untuk melembabkan paru-paru dan melegakan batuk. Ramai percaya paru-paru babi dapat menyejukkan badan, mencairkan kahak, dan merupakan ubat batuk semula jadi. Namun pada masa yang sama ada pihak lain yang memandang remeh terhadapnya. Mereka berkata, paru-paru bukankah macam pembersih hampa gas? Namun babi setiap hari menyondol tanah dengan hidungnya. Entah berapa banyak habuk dan benda kotor yang disedut masuk ke dalam paru-parunya. Makan benda itu tak ubah seperti memasukkan sampah ke dalam perut sendiri. Kedua-dua pendapat ini kedengaran agak munasabah. Jadi, adakah paru-paru babi ini harta karun kesehatan atau beg sampah? Mari kita mulakan dari tabiat babi. Babi memang suka menyondol tanah dengan hidungnya. Ini sifat semula jadinya. Jika kandang babi tempat ia tinggal sangat kotor dan berdebu, maka paru-parunya mungkin menyeduk habuk dan kotoran. Tetapi kita juga mesti faham bahwa industri penternakan babi hari ini tidak sama dengan zaman dahulu. Kebanyakan ladang ternakan yang sah amat menitik beratkan kebersihan persekitaran agar babi membesar dengan sihat dan tidak jatuh sakit. Jadi, paru-paru babi yang diternak secara normal tidaklah kotor seperti yang kita bayangkan. Sebenarnya, risiko sebenar paru-paru babi bukan terletak pada habuk, sebaliknya pada patogen kuman. Babi, sama seperti manusia, boleh menghidap radang paru-paru, tuberkulosis TB, atau penyakit pernafasan yang lain. Virus dan bakteri ini mungkin tersembunyi di dalam paru-paru dan menyebabkan lesi penyakit. Jika Anda malang dan terbeli paru-paru babi yang berpenyakit sebegini, memasaknya pada suhu tinggi di rumah pun mungkin tidak cukup untuk membunuh semua kuman yang kuat itu. Dahulu, pernah berlaku insiden di mana peniaga yang tidak berhati perut menjual paru-paru babi yang mati akibat penyakit, menyebabkan pengguna mengalami keracunan makanan. Satu lagi titik risiko adalah semasa proses penyembelihan dan pemprosesan, di mana paru-paru babi sangat mudah tercemar. Kadang-kadang untuk membersihkan paru-paru babi, air akan dipam ke dalam trakea saluran pernafasan. Jika prosedur ini tidak dikendalikan dengan betul mengikut standar, bakteria di persekitaran mungkin terbawa masuk ke dalam kuping paru-paru. Paru-paru babi yang kita lihat di pasar mungkin nampak bersih di luar, tetapi sebenarnya di dalamnya mungkin terdapat banyak sisa air berdarah dan bendasing. Jadi jika Anda mau memasak sup paru-paru babi sendiri di rumah, ia adalah satu kerja berat. Anda mesti menghalakan saluran tekak paru-paru babi itu, terus ke bawah air pipe, membilas dan memerahnya berulang kali untuk mengeluarkan semua air darah dan kotoran di dalam kantung udaranya, sehinggalah paru-paru tersebut menjadi betul-betul putih bersih, barulah ia dianggap asasnya bersih.
Proses ini amat leceh, dan jika cuai sedikit, ia boleh meninggalkan risiko kebersihan. Bercakap tentang ini, biar saya beritahu Anda satu fakta menarik. Di sesetengah negara, undang-undang telah pun membuat keputusan bagi pihak Anda. Contohnya di Amerika Syarikat, disebabkan kebimbangan bahwa bahagian paru-paru haiwan mungkin membawa sisa berbahaya. Ia telah dilarang dijual untuk kegunaan manusia berpuluh tahun yang lalu. Sebab itulah Anda tidak pernah melihat hidangan ini muncul dalam seri drama TV Amerika. Bukan mereka tidak tahu menghargai makanan sedap, tapi ia memang tidak boleh dibeli. Sudah tentu di negara kita, paru-paru babi masih merupakan bahan makanan yang biasa dan sah. Selagi sumbernya boleh dipercayai dan dikendalikan dengan betul, Anda boleh memakannya dengan tenang. Berkenaan kesan kononnya sup paru-paru babi dapat melembabkan paru-paru. Dari segi saintifik, kemungkinan besar kesan melegakan itu datang dari kehangatan sup tersebut, serta keselesaan psikologi semata-mata. Komponen utama paru-paru babi masih merupakan protein. Kesimpulannya, paru-paru babi tidaklah menakutkan seperti habar angin. Mengatakannya sebagai beg debu adalah sedikit berlebihan, tetapi ia sememangnya bukan bahan makanan yang boleh dibeli dan dimasak sembarangan. Jika Anda sangat menggemarinya, ingatlah 3 perkara ini. Beli bahan yang betul, cuci sehingga bersih, dan masak hingga betul-betul masak. Asalkan Anda memastikan 3 langkah ini dilakukan, Anda boleh menikmati hidangan tradisional yang lazat ini sesekali. Bahagian kelima ialah usus besar babi. Usus besar babi adalah sejenis makanan yang disukai dan dibenci ramai. Mereka yang menyukainya hanya membayangkan semangkuk miswah usus babi yang panas berasap atau sepiring usus babi goreng pedas yang menyengat pasti tidak dapat menahan air liur. Teksturnya yang kenyal, ditambah pula dengan aroma unik lemak daging, ibarat nikmat dunia. Tetapi mereka yang takut dengannya pula jangankan untuk makan, terbau sedikit bau hanyirnya sahaja sudah mengerutkan dahi. Apatah lagi jika membayangkan fungsinya di dalam badan babi, halangan psikologi itu pasti tidak dapat diatasi. Jadi adakah usus besar babi ini selamat untuk dimakan? Sekara jujurnya, jika usus besar babi tidak dibersihkan dengan betul, risiko kesehatannya sememangnya adalah yang paling tinggi berbanding semua bahagian lain. Lagipun, ia adalah saluran terakhir untuk sisa makanan dan najis. Jadi kebarangkalian ia menyembunyikan pelbagai bakteria seperti E. coli dan telur parasit adalah sangat tinggi. Jika ia dicuci cinggai-cinggai, benda-benda kotor ini mungkin masih tertinggal pada dinding usus. Jika seseorang memakan usus yang tidak dimasak sepenuhnya ini, pada tahap ringan ia akan menyebabkan cirit-birit dan muntah. Pada tahap teruk, mereka mungkin dijangkiti parasit yang akan menetap di dalam tubuh badan mereka. Jadi, membersihkan usus besar babi pastinya adalah kerja yang menguji kesabaran dan ketelitian. Anda perlu menggunakan garam, kuka, dan tepung untuk menggosoknya berulang-ulang kali, membalikkannya luar dan dalam untuk memastikan segala lendir dan kotoran dibersihkan sepenuhnya. Boleh dikatakan kelazatan dan keselamatan hidangan usus ini bergantung sebahagian besarnya pada langkah pencucian ini. Asalkan ia dibersihkan secara menyeluruh dan direbus dalam suhu tinggi untuk tempo yang lama, sebahagian besar bakteria dan parasit boleh dibunuh. Tetapi disinilah timbul masalahnya. Kini ramai orang yang malas dan rasa leceh untuk memasaknya di rumah dan lebih gemar makan di restoran di luar. Namun, bolehkah Anda jamin pemilik kedai di luar akan mempunyai kesabaran seperti Anda untuk mencucinya dengan bersih? Ini tanda tanya yang besar. Jika Anda bertemu dengan peniaga yang tidak berhati perut, yang mencucinya ala kadar sahaja untuk menjimatkan massa sebelum memasukkannya ke dalam kuali, apa yang Anda makan itu bukan lagi sekadar hidangan lazat. Selain masalah kebersihan, kandungan lemak dan kolesterol usus besar juga perlu diambil kira. Walaupun kandungan lemaknya tidak setinggi daging berlemak tulen lemak dag, cara penyediaan biasa seperti masak kicap Hongshou atau goreng kilat bauchou memerlukan penggunaan sejumlah besar minyak dan rempah ratus untuk menutupi bau hanyir. Akibatnya, minyak yang masuk ke dalam badan Anda sama sekali tidak sedikit. Jika Anda asyik menuruti nafsu makan untuk jangka masa panjang, lambat laun lemak darah akan meningkat dan badan akan menjadi gemuk. Sebagai organ dalaman haiwan, kandungan kolesterol dan purin usus besar tetap tinggi. Bagi rakan-rakan yang mempunyai masalah kolesterol tinggi,
asid urik tinggi, atau gout. Makanan ini pastinya adalah medan ranjau risiko, bahaya, yang patut dielakkan sejauh mungkin. Oleh itu, kesimpulan kita mengenai usus besar babi ialah ia boleh dimakan, tetapi mesti bersyarat. Syarat pertama ialah ia mesti bersih. Sama ada Anda makan di restoran lama yang ternama dan boleh dipercayai atau Anda bersusah payah sedikit membersihkannya sendiri di rumah. Syarat kedua ialah sederhana. Jangan karena rasanya yang sedap, Anda memakannya setiap hari dan setiap hidangan. Sekadar melepaskan kembunan dan merasai keenakannya sesekali adalah pilihan yang paling bijak. Bahagian keenam ialah daging leher babi dan daging nodus limfa. Ini adalah raja toksin sebenar, pembunuh senyap yang patut diharamkan sama sekali. Daging leher babi dan daging limfa adalah zon larangan sebenar pada badan babi. Ia dikenali sebagai watak penamat yang lebih beracun daripada arsenik menurut desas-desus dan merupakan bahagian yang dilarang keras oleh kerajaan untuk dijual sebagai daging yang boleh dimakan secara sah. Daging di bahagian leher babi ini dikenali dalam perbualan harian masyarakat Cina sebagai daging kepala chow turu. Walaupun kelihatan seperti sekeping daging yang lapisan lemak dan tanpa lemaknya bergaul cantik, ia sebenarnya menyembunyikan bahaya besar. Di dalamnya tersembunyi banyak bonjolan keras berbentuk kelabu atau kekuning-kuningan seperti ketulan kecil. Itu adalah nodus limfa babi. Apakah fungsi sistem limfa? Ia bertindak seperti barisan pertahanan imuniti dan stesen pelupusan sampah di dalam badan haiwan. Apabila babi jatuh sakit atau mempunyai keradangan di dalam badannya, kuman dan virus akan dipintas dan dilupuskan oleh nodus limfa. Akibatnya, nodus limfa itu mungkin dipenuhi dengan pelbagai bangkai bakteria, toksin, dan juga nanah. Tambahan pula, di kebanyakan ladang babi, suntikan kebiasaannya diberikan pada bahagian leher ini. Jadi, obat-obatan seperti antibiotik juga mungkin terkumpul pada tisu limfa tersebut. Boleh dikatakan, bahagian daging ini tidak ubah seperti kawasan penempatan virus dan toksin. Ini belum habis. Apa yang lebih berbahaya adalah satu lagi organ yang tersembunyi berhampiran tekak babi, yaitu kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid ini mengandungi sejumlah besar hormon tiroid. Kuasa hormon ini sangat hebat dan ia sangat tahan pada suhu tinggi. Tidak kira Anda goreng, masak kilat, rebus, atau masak lama-lama, ia sukar dimusnahkan sepenuhnya. Jika seseorang secara tidak sengaja termakan beberapa gram kelenjar tiroid babi ini, ia sama seperti menyuntik satu dos hormon super kuat ke dalam badan sendiri. Dengan cepat orang itu akan menunjukkan simptom keracunan tiroid, jantung berdegup terlalu kencang sehingga rasa macam nak terkeluar dari dada, sakit kepala, tidak boleh tidur, gelisah, berpeluh seluruh badan. Malah untuk kes yang teruk, mereka boleh mengalami sawan dan koma. Kes keracunan beramai-ramai akibat tersalah makan kelenjar tiroid benar-benar pernah berlaku sebelum ini. Jadi, Anda boleh nampakkan fraza lebih beracun daripada arsenik di sini walaupun sedikit keterlaluan, kemudaratan pantas dan akut yang dibawanya memang sangat mengerikan. Atas sebab bahaya yang besar inilah, pihak berkuasa menetapkan bahwa dalam proses penyembelihan yang sah, nodus limfa dan kelenjar tiroid di leher babi ini mesti dibuang sepenuhnya, dipotong bersih dan dilupuskan sebagai bahan buangan. Ia dilarang sama sekali masuk ke pasaran. Tetapi dalam dunia realiti, selalu ada peniaga durjana yang sanggup melakukan apa sahaja demi wang. Mereka akan mengisar daging kepala atau daging limfa yang sangat murah dan tidak diingini oleh orang ini, lalu mencampurkannya secara senyap-senyap ke dalam daging kisar yang bagus untuk dijadikan inti ladu, pau, bebola daging, atau sausage. Apabila ia telah dikisar lumat, Anda sama sekali tidak akan dapat melihat rupanya. Jika pembeli terpedaya dengan tawaran murah dan membeli daging kisar yang tidak jelas asal-usulnya dengan harga yang tidak masuk akal murahnya, mereka berkemungkinan besar akan memasukkan sampah-sampah ini ke dalam perut tanpa disedari. Walaupun memakan daging sebegini sekara sedikit dalam jangka masa, panjang mungkin tidak menyebabkan Anda terus jatuh keracunan dengan segera, kerosakan yang disebabkan oleh virus, bakteria, dan sisa obat-obatan yang terpendam itu bersifat kronik dan terkumpul. Jadi, bagaimana kita orang biasa harus mengambil langkah berjaga-jaga? Ingat satu perkara penting ini.
Belilah daging di pasar raya, pusat beli belah, atau pasar basah yang sah dan bereputasi baik. Jangan sesekali tamak harga murah dan membeli daging kisar atau produk daging tanpa bungkusan yang jelas asal-usulnya serta harga yang sangat rendah. Semasa membeli daging, Anda juga perlu lebih peka memerhati. Warna daging babi biasa yang sihat adalah merah cerah atau merah jambu dan berkilat. Jika warna daging itu kelihatan gelap, kelabu, dan teksturnya longgar serta lembik, dan terutamanya jika Anda melihat tisu berbentuk ketulan kasar atau bonjolan kecil apabila dipotong, Anda mesti berwaspada. Boleh dikatakan bahwa daging nodus limfa dan kelenjar tiroid pada bahagian leher adalah zon yang benar-benar beracun pada badan babi. Bahagian-bahagian yang disebut sebelumnya, kebanyakannya hanya berisiko jika Anda makan terlalu banyak, tetapi yang ini adalah watak kejam, di mana memakannya sekali sahaja mungkin sudah cukup untuk menyebabkan Anda terkena racunnya. Baiklah kawan-kawan, setakat ini sahaja perkongsian mengenai 6 bahagian paling beracun pada badan babi. Daripada otak babi yang tinggi kolesterol, hati dan buah pinggang babi yang mungkin menyimpan logam berat, paru-paru, dan usus besar babi yang memerlukan kerja keras untuk mencuci, hinggalah daging leher limfo babi yang sama sekali tidak boleh disentuh. Kita mendapati bahwa kabar angin di kalangan masyarakat kita bukan sepenuhnya tidak berasas. Kebanyakannya mempunyai hujah saintifik di sebaliknya, walaupun ada kalanya ia agak diperbesarkan. Jadi setelah berbincang panjang lebar ini, adakah bermakna kita sudah tidak berani lagi untuk memakan daging babi? Sudah tentu tidak. Tujuan video kesehatan warga emas hari ini bukanlah untuk menakut-nakutkan Anda, tetapi untuk mengajar Anda cara yang betul mengenali daging babi. Supaya Anda tahu bahagian mana yang membawa bahaya besar kepada kesehatan tubuh manusia dan memerlukan kewaspadaan. Yang paling penting adalah menjauhkan diri daripada bahagian yang benar-benar beracun dan dilarang penjualannya oleh pihak berkuasa seperti nodus limfa dan kelenjar tiroid di leher babi, serta kelenjar adrenal yang tidak dibersihkan dengan betul. Selagi Anda teguh membelinya dari sumber yang sah, secara asasnya Anda telah mengurangkan risiko terbesar ini. Bagi organ dalaman yang berisiko tinggi dan berkolesterol tinggi seperti otak, hati, buah pinggang, dan usus besar babi, ingatlah pesanan ini. Sekadar merasa cukuplah. Tidak mengapa jika Anda gemar memakannya, tetapi Anda mesti mengawal kuantiti dan kekerapannya. Anggaplah ia sebagai hidangan istimewa sesekali untuk merubah selera, bukannya lauk pauk rutin harian. Apabila membeli daging babi, jangan selalu asyik mahu yang murah. Ungkapan harga mencerminkan kualiti seringkali sangat tepat dalam isu keselamatan makanan. Allah membeli menang memakai. Memilih daging yang kelihatan bersih, segar, dan datang dari sumber yang boleh dipercayai adalah bentuk tanggung jawab Anda terhadap kesehatan diri sendiri dan keluarga. Nenek moyang kita pada zaman dahulu, di saat bahan makanan masih berkurangan, memerah otak memikirkan pelbagai cara untuk menjadikan setiap bahagian babi sebagai makanan yang lazat. Ini adalah satu bentuk penjimatan dan kebijaksanaan pada waktu itu. Namun pada hari ini apabila taraf hidup semakin baik, kita mempunyai keupayaan dan pilihan sepenuhnya untuk memilih cara pemakanan yang lebih sehat dan selamat. Baiklah, setakat ini sahaja perkongsian kita hari ini. Jika Anda merasakan video ini benar-benar membantu Anda, tolong jangan kedekut untuk menekan butang suka, like sebagai sokongan. Dan kongsikan video ini dengan ahli keluarga serta rakan-rakan yang Anda kasihi. Jika Anda mahu terus menerima lebih banyak nasihat kesehatan yang disokong fakta sains praktikal dan mampu mengubah hidup Anda menjadi lebih baik seperti ini, sila pastikan Anda melanggan saluran kesehatan warga emas ini. Kita jumpa di video seterusnya.